Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya hari ini, Kharizari Afindi dalam Koresponden TVS yang bersiaran pada setiap hujung minggu. By the way, selamat berhujung minggu semua dan semoga hari-hari kita semua indah dan baik-baik sahaja. Saya pasti ramai menantikan Koresponden ini kerana kita akan bercakap mengenai perkembangan atau melaporkan berita semasa dari Jakarta, Indonesia dan juga Singapura. Baik, bersama kita ketika ini iaitu Encik Syukri, Koresponden TVS dari Jakarta, Indonesia. Assalamualaikum Encik Syukri. Salam Zarif, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Apa khabar anda dan juga Indonesia ketika ini? Alhamdulillah sihat. Hari ini Jakarta cuaca agak mendung sikit. Ya. Samalah sini, mendung-mendung. Mendung, Baik, Alhamdulillah kita di sini juga baik-baik belaka. Jadi Encik Syukri, ada kabar mengenai kejadian duka dari Indonesia yang dilaporkan lebih 100 disahkan terkorban dalam kejadian bencana alam, banjir lumpur, tanah runtuh dan angin kencang akibat siklon tropical Seroja ini. Baik Encik Syukri, apa perkembangan terkini? Ya Zarif, setakat data yang diperolehi setakat 8 April, sebanyak 163 orang disahkan korban. Jumlah atau angka korban ini dikuatiri terus meningkat ketika pasukan pencari dan penyelamat ini masih bertungkus lumus mengesan mangsa banjir yang tertimbul banjir lumpur dan terperangkap dalam runtuhan tanah. Setakat ini 45 orang masih dilaporkan hilang. Kawasan-kawasan terbabit juga dilaporkan terputus bekalan elektrik dan komunikasi. Hubungan jalan raya juga hadapi kekangan banyak pokok-pokok tumbang. Jalan raya juga ditimbuni lumpur. Ya Zarif. Okey. Yang berdasarkan video yang tular daripada orang awam dan bencana ini amat dahsyat sekali yang melanda Nusa Tenggara Timur, betul tak Encik Syukri? Dan turut terkena adalah kawasan Nusa Tenggara Barat dan juga terdampak akibat siklon adalah negara Timor Leste. Jadi boleh terangkan sedikit Encik Syukri? Ya, Zarif. Siklon tropis Roja ini adalah satu siklon tropis yang mula terbentuk di selatan Nusa Tenggara Timur Indonesia pada 3 April. Siklon ini menyebabkan hujan lebat, angin kencang, banjir lumpur dan kejadian tanah runtuh di beberapa wilayah Nusa Tenggara di Indonesia dan juga di Timor Leste, di negara Timor Leste. Siklon tropika Seroja ini merupakan siklon ketujuh dalam musim siklon wilayah Australia untuk tahun 2021. Di Timor Leste saja dilaporkan setakat ini lebih 20 korban. Saya belum ada data lengkap dan jumlah terkini di Timor Leste, ya Zarif. Baik Encik Syukri, bagaimana pula operasi mencari dan menyelamat di Nusa Tenggara Timur ketika ini? Ya Zarif, Nusa Tenggara Timur ini kalau di sini disebut NTT ya, satu provinsi di Indonesia, kotanya adalah Kota Kupang. Jadi terdapat banyak pulau-pulau yang berpenduduk. Berdasarkan pendataan semasa lebih 20,000 penduduk di kawasan kenderaan kini ditempatkan di pusat-pusat pemindahan sementara. Pada peringkat awal, pasukan mencari dan menyelamat menghadapi kesukaran untuk ke kawasan kejadian. Pergerakan perlu melalui jalan laut. Ketika itu ombak tinggi, angin kencang, jadi sukarkan untuk ke tempat kejadian. Tapi kini bantuan dilaporkan mula memasuki kawasan-kawasan berkenaan. Cuaca ekstrim 3 April itu melibatkan 10 kabupaten di NTT dan Kota Kupang. Siklon tropika Seroja ini buat pertama kalinya memasuki kawasan daratan hingga menyebabkan bencana yang dahsyat. Direkodkan angin kencang berkelajuan 70 knots atau 130 km sejam dan gelombang laut direkodkan setinggi 2 hingga 6 meter seperti tsunami tapi bukan tsunami. Kita doakan untuk warga NTT, pray for NTT. Ya Zarif. Ya, baik, pray for Nusa Tenggara Timur ataupun pray for NTT kan. Begitu tinggi sekali gelombang laut yang dinyatakan Encik Syukri. Baik, bagi berkenaan COVID-19 di Indonesia pula yang masih lagi mencatatkan jumlah kes sekitar 4 sehingga 5,000 kes sehari dan proses vaksinasi juga kini telah diberikan kepada lebih 9 juta penduduk. Jadi apa perkembangan terkini berkenaan pandemik di Indonesia, Encik Syukri? Ya Zarif, Indonesia mula memperhatikan ujian COVID-19 menerusi kaedah genus C19 sebagai prasyarat bagi mereka yang menggunakan pengangkutan awam untuk merentas provinsi atau wilayah. Provinsi atau wilayah itu macam negeri lah.
Genos nanti merupakan alat buatan Universiti Gajah Mada untuk mengesan virus COVID melalui hembusan nafas dan telah mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Indonesia. Alat deteksi COVID menggunakan nafas ini bukan sahaja dibangunkan di Indonesia tapi juga telah dibangunkan oleh beberapa negara lain. Bermula 5 April lepas, perkhidmatan pemeriksaan COVID menerusi Genos ini selain swab test, antigen test dan rapid test ujian darah mula juga dilaksanakan di stesen-stesen kereta api di seluruh Indonesia. Bermula semalam juga lapangan terbang antarabangsa Ngurah Rai di Bali juga mengadakan perkhidmatan Genos. Jadi satu perkembangan yang menarik yang saya rasa bagus untuk kita mengesan COVID selain daripada ujian swab test, antigen test dan rapid test. Ya Zarif. Baik, ia salah satu kaedah bagi mengesan COVID-19 melalui pernafasan dan kita semua harapkan penyakit COVID-19 ini dapat kita atasi dan kita harus menang melawannya. Baik, terima kasih Encik Syukri di atas perkongsian terkini. Jaga diri anda di sana, insya-Allah kita jumpa lagi di episod akan datang. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Encik Syukri. Salam Zarif, terima kasih. Jadi kita berehat seketika kepada penonton. Jangan ke mana-mana sebab lepas ini kita akan mengupas perkongsian daripada koresponden di Singapura berkenaan industri pelancongan di negara Singapura. Baik, jumpa lagi selepas ini dalam koresponden TVS. Hai, masih lagi dalam koresponden TVS. Sekarang bersama kita adalah Puan Masita di talian video call kita sekarang. Puan Masita, apa khabar? Baik Zarif, harap Zarif pun sihat di Sarawak. Alhamdulillah, sama-sama sihat. Baik, kita teruskan dengan perbincangan kita. Seperti di seluruh negara, sektor pelancongan terjejas akibat pandemik COVID-19 ini dan sektor pelancongan Singapura juga turut terjejas berikutan penutupan sempadan sejak setahun yang lalu bagi mengekang penularan COVID-19 dan negara Singapura tidak menjangkakan domestic consumption dapat menampung penerimaan kasar atau gross receipts dari pelawat antarabangsa sebanyak 27.7 bilion dolar Singapura pada tahun 2019. Walaupun dilaporkan rakyat Singapura berbelanja sebanyak 34 bilion dolar Singapura untuk perjalanan luar negara. Namun mereka dilihat tidak berdiam diri bagi merangsang semula sektor ini. Baik, boleh Puan Masita terangkan bagaimana langkah negara Singapura memulihkan sektor pelancongan ini? Terima kasih Zarif. Ya, 7 April genap setahun pelaksanaan circuit breaker selama 8 minggu di Republik ini. Circuit breaker jika kita fahami ialah versi perintah kawalan pergerakan Singapura lah bagi mengekang virus COVID-19. Pada tarikh sama, 7 April, Lembaga Pelancongan Singapura mengumumkan 3 daya tarikan baru pelancongan yang akan dibuka di sini mulai hujung tahun. Salah satunya adalah Museum Aiskrim Zarif, satu daya tarikan Museum Aiskrim. Okay. Ya, yang berpekalan di Amerika Syarikat yang dikenali dengan kolam rainbow sprinkle-nya. Ia dijangka dibuka, ia merupakan lokasi pertama lah museum aiskrim yang dibuka di luar Amerika Syarikat. Juga slingshot, dikatakan konsep permainan mendebarkan yang dibuka di Clarke Quay. Sebenarnya Clarke Quay ni berhadapan dengan pejabat saya di sini sebenarnya. Ya. Juga Lembaga Pelancongan Singapura akan beri nafas baru kepada lokasi pelancongan sedia ada seperti kawasan membeli belah di Orchard Road lah yang sangat terkenal di sini. Juga mereka akan mengadakan nyalaan lampu Christmas untuk Puan Zarif dan penonton pada tahun lepas berikutan COVID. Nyalaan lampu di sepanjang Orchard Road tidak adalah, ia bagi mengekang, bagi mengelakkan tumpuan orang ramai. Juga boleh saya petik sedikit kata-kata Ketua Eksekutif Lembaga Pelancongan Singapura, Keith Tan. Projek-projek yang bakal dilancarkan ini adalah satu suntikan kesegaran atau nafas baru yang dialu-alukan di tengah-tengah kesan buruk COVID pada tahun lalu. Ia akan menambah nilai lah kepada inisiatif-inisiatif sedia ada bagi memulih sektor pelancongan yang terjejas teruk. Ya Zarif.
Okey, baik. Adakah ini bermakna Singapura bersedia untuk memulakan perjalanan rentas sempadan? Ya, saya mengharapkan begitulah Zarif. Hmm. Menurut Encik Tan, perjalanan antarabangsa akan disambung semula tetapi dengan secara berhati-hati dan selamat. Dengan catatan penduduk tempatan serta pengunjung menjadi keutamaan. Juga Singapura sebenarnya telah pun meneroka pelbagai pendekatan seperti menubuhkan Connect at Changi di mana kemudahan penginapan jangka pendek bagi pengunjung perniagaan yang mereka boleh melakukan pertemuan tanpa perlu menjalani kuarantin di sini. Juga usaha laluan hijau timbal balik dengan beberapa negara termasuklah Malaysia bagi menyambung semula dan mereka menyambung semula beberapa acara sukan dan perniagaan berprofil tinggi. Contohnya baru-baru ini tenis lah. Tenis. Tenis, dan pada bulan 8 nanti Forum Ekonomi Sedunia atau World Economic Forum. Sedikit fakta, data terkini belum dikeluarkan lagi, tetapi jika dilihat pada suku pertama tahun lepas, Singapura, penerimaan pelancongan di Singapura resiplah turun 39% Zarif kepada hanya 4 bilion Singapore dollar pada suku pertama 2020. Nanti jika ada data terkini mungkin saya akan kongsikan di sesi minggu depan mungkin. Ya Zarif. Boleh. Dan kita semua berharap COVID-19 ini tidak akan berpanjangan kan Puan, supaya sektor pelancongan tidak terjejas lagi dan kita semua dapat pergi bercuti tidak kira di luar negara maupun dalam negara sendiri. Macam Zarif dapat pergi ke Singapura, Puan Masita dapat pergi ke Malaysia. Betul. Baik, okey Puan, terima kasih Puan Masita untuk apa yang dilaporkan. Terima kasih Zarif. Semoga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okay. Episod Koresponden TVS berakhir di sini. Sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Saya Karzari Afindi. Assalamualaikum dan salam hormat.